First, let's go to the introduction. Differentiation is widely used in science and engineering field. It can help us solve many types of real-world problems. Some applications of differentiation include tangent and normals, Newton method, rate of change, finding maximum and minimum points, and curve sketching. One of the more important applications of derivative in real problem is to calculate rate of change. Differentiation allows us to find rate of change. Next, let's go to the solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarul Azhar bin Muhammad Izwan. Nombor matriks 08 DKA 23F1 259. Saya akan menyelesaikan soalan tentang stationary point. Soalannya berbentuk find the stationary point, determine their nature and sketch the graph for y sama dengan x kuasa 2 tolak 6x tambah 2. Jadi langkah yang pertama kita perlu buat adalah differentiate y. So ia menjadi dy per dx sama dengan 2x tolak 6. Langkah yang kedua adalah kita mencari stationary point. So menggunakan dy per dx sama dengan kosong. Kemudian kita masukkan je dy per dx yang kita dapat kat atas. So ia jadi 2x tolak 6 sama dengan kosong. Kita bawa tolak 6 ke kanan. Ia menjadi 2x sama dengan 6. Dan kita bawa 2 juga pergi ke kanan. Jadi 6 bahagi 2. So x sama dengan 6 bahagi 2. X sama dengan 3. Apabila x sama dengan 3, kita masukkan saja nilai 3 itu ke dalam formula yang asal. Y sama dengan x kuasa 2 tolak 6x tambah 2. So kita masukkan balik 3 ke dalam x tu, kita gantikan. Yang jadi y sama dengan 3 kuasa 2 tolak 12 darab 3 tambah 2 sama dengan negatif 25. Jadi nilai stationary point bagi soalan ini adalah 3 dan negatif 25. Kemudian kita cari pula nature of point. So kita ambil balik dy per dx sama dengan 2x tolak 6 dan differentiatekan kali yang kedua sama dengan nilainya adalah 2. So 2 ni adalah lebih daripada kosong. Jadi stationary point bagi 3 dan negatif 25 ini adalah minimum point. Jadi ini adalah graf bagi soalan yang tadi. Apabila nilainya adalah minimum point, dia akan berbentuk seperti U ataupun melengkung ke atas. Dan apabila nilainya adalah maximum point, dia akan melengkung ke bawah. Jadi soalan yang kita dapat tadi, jawapan yang kita dapat tadi adalah 2. So dia lebih kosong, dia lebih daripada kosong. Jadi ia adalah minimum point. So graf kita akan bentuk seperti U ataupun melengkung ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syazwan bin Mazlan. Nombor matrik 08 DKA 23F1 237 dari kelas DKA 2C. Untuk video kali ini saya akan menerangkan penyelesaian bagi mencari koordinat stationary point dari step pertama hingga step terakhir. Step pertama, kita dapat soalan y sama dengan x kuasa 3 tolak 6x kuasa 2 tambah 9x tambah 5. Kemudian kita differentiatekan dy dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 9. Kemudian kita akan mencari stationary point dengan menggunakan kalkulator. 1 2, kita masukkan nombornya negatif 12 9. Kemudian x1 adalah 3, x2 adalah 1. Kemudian untuk yang step kedua, apabila x adalah 3, y sama dengan dalam kurungan 3 kuasa 3 tolak 6 dalam kurungan 3 kuasa 2 tambah 9 dalam kurungan 3 tambah 5. Nilai yang berada dalam kurungan ini adalah hasil kita tukarkan daripada x yang berada dalam soalan ni. Kita masukkan di dalam kalkulator dan hasilnya adalah
Y sama dengan juga yang untuk X yang kedua, apabila X sama dengan 1, Y sama dengan kurang kurungan 1 kuasa 3 tolak 6, 1 kuasa 2 tambah 9 dalam kurungan 1 tambah 5. Masukkan dalam kalkulator dan kita akan dapat Y sama dengan 9. Kemudian kita akan determinankan nature, diberi D kuasa 2Y per DX kuasa 2 sama dengan 3X kuasa 2 tolak 12X tambah 9. Kita differentiatekan, kita akan dapat 6X tolak 12. Kemudian pada poin 3, 5, D kuasa 2Y sama dengan DX kuasa 2 sama dengan 6 dalam kurungan 3 tolak 12. 3 ni hasil pada kita tukar dari X. Kemudian kita akan dapat 6 lebih dari kosong ialah minimum point. Begitu juga pada poin 1, 9, D kuasa 2Y per DX kuasa 2 sama dengan 6 dalam kurungan 1 tolak 12. Kita akan dapat negatif 6 kurang dari kosong ialah maximum point. Dan ini adalah hasil sketch draft. Assalamualaikum. My name is Muhammad Hadif Azfar bin Sukini. My matrix number is 08 DKA 23F1224. So right now I want to answer the question that is given for me. So the question is, given that a rectangle has sides 8x and 16x respectively, and the area of the rectangle changing at the rate of 8 cm power of 2 per second. Find the rate of change of x when the area is 265 cm power of 2. Okay, so given is dA per dt equals to 8 cm power of 2, and the area is A equals to 265 centimeter power of 2. Okay, to find area, we need to darab 8x darab 16x. So right now we need to find dx per dt. Dx per dt formula, dx per dt equals to dx per dA times dA per dt. Okay. So as well as I said, A is equal to 16x times 8x. So we get 128x power of 2, and we can differentiate it into 256x. Okay, so dx per dA is dx per dA equals to 1 per 256x. So to find sub x, we need to solve it. 128x power of 2 equals to 256. So x power of 2 equals to 256 per 128. X equals to square root 256 per 128. So the x we get is 1.42. Okay, so next step is we find dx per dt, which is the rate of change. So dx per dt equals to 1 per 256 times 8 centimeter power of 2 per second. So 1 per 32x, we need to times by the sub x. So the x we change to 1.42 because the sub x is 1.42.
So at the end, we got dx per dt equals to 0.044 centimeter per second. So the rate of change is 0.44 centimeter per second. So that's all from me. So thank you. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus Firdaus. Nombor matrik saya 08 DKA 23F1248. Sekarang saya akan menunjukkan cara untuk mengira rate of change, iaitu soalan nombor 1B. Jadi di slide tersebut telah terpapar soalan yang telah saya cari, iaitu permukaan sfera meningkat pada kadar malar 10 pi cm/3 pada saat. Cari kadar perubahan isi padu apabila jejari ialah 10 cm. So diberi A sama dengan 4 pi R kuasa 2 dan V sama dengan 4/3 pi R kuasa 3. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah keluarkan maklumat terlebih dahulu. So bila kita dah keluarkan maklumat, kita akan dapatlah dA per dt sama dengan 10 pi cm kuasa 2 per saat. Dan A 4 pi R kuasa 2, V 4/3 pi R kuasa 3 dan jejari R ialah 10 cm. Daripada formula asal yang telah saya kotakkan di dalam slide ini, formula asal untuk mencari kadar perubahan isi padu adalah dV per dt sama dengan dV per dA darabkan dengan dA per dt. Seperti maklumat yang telah kita keluarkan tadi, dA per dt telah pun kita perolehi. Sekarang kita tinggal tugas kita adalah untuk mencari dV per dt. Jadi kita pergi ke langkah yang pertama. Langkah pertama, kita perlu mencari dV per dA. Untuk mencari dV per dA, ia akan terhasil daripada hasil darab dV per dr didarabkan dengan dr per dA. Jadi A tadi kita perlu differentiatekan R dia. So apabila A kita differentiatekan R dia akan jadi dA per dr sama dengan 8 pi R. Itu adalah hasil daripada 4 pi R kuasa 2 tadi. Seterusnya kita akan terbalikkan dia supaya jadi dr per dA. dr per dA apabila kita terbalikkan dia akan jadi 1 bahagikan dengan 8 pi R. Dan V pula 4/3 pi R kuasa 3. Kita differentiatekan R dia juga, dia akan jadi dV per dr, iaitu akan terhasillah 4 pi R kuasa 2. Dan langkah yang kedua pula, dV per dA sama dengan dV per dr darabkan dengan dr per dA. dV per dr kita tadi adalah 4 pi R kuasa 2 dan dr per dA kita pula tadi adalah 1/8 pi R. So apabila kita dah darabkan, yang atas 4 pi R kuasa 2 akan darabkan dengan 1. So dia akan tinggallah dV per dA 4 pi R kuasa 2 8/8 pi R. Jadi daripada hasil darab ini, kita boleh permudahkan dia lagi. Dan apabila nak permudahkan, nombor 4 dan 8 itu kita boleh jadi dibahagikan dengan 2. So 4 akan jadi 1 dan 8 akan menjadi 2. Pi juga boleh dipotong kerana ada nilai yang sama. R juga, R kuasa 2 boleh ditolak dengan R kuasa 1, so akan tinggallah R. Jadi jawapan terakhir untuk dV per dA kita adalah 1/2 R. Setelah kita berjaya mengira dV per dA kita tadi, kita boleh terus menggunakan formula yang telah saya kotakkan seperti yang saya cakap dalam slide tadi, slide sebelum ini. Jadi formula asal yang telah saya kotakkan itu iaitu dV per dt sama dengan dV per dA darabkan dengan dA per dt. So dA per dt kita tadi kita telah peroleh daripada soalan, iaitu 10 pi cm kuasa 2 per saat. Dan dV per dA pula yang telah kita perolehi juga tadi iaitu 1/2 R. So cara untuk mengiranya, apabila dia ada R, kita perlu masukkan nilai R daripada soalan yang telah diberi tadi, iaitu 10 cm. Jadi 1/2 akan didarabkan dengan 10 terlebih dahulu sebelum didarabkan dengan 10 pi cm kuasa 2 per saat.
Setelah 1/2 darabkan dengan 10, dia akan mendapat 5. Dan apabila 5 didarabkan dengan 10 pi cm kuasa 2 per saat, jawapan terakhir yang kita akan perolehi ialah 50 pi cm kuasa 3 per saat. Ataupun apabila 50 itu didarabkan dengan pi, dia akan dapat 157.08 cm kuasa 3 per saat. In conclusion, differentiation is widely used in science and engineering field. It can help us solve various types of problems in real-world problems. Some applications in differentiation are stationary points and rate of change. In stationary points, it allows us to find the maximum and minimum points and to sketch the curve on the graph, while rate of change is used to find rate of change is relative to time.